Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita masih lagi pada hadis yang ke-19 di bawah tajuk kelembutan, iaitu pada muka surat yang ke-200. Hadis yang diletakkan oleh penulis ialah hadis yang diriwayatkan daripada Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi telah bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Yang bermaksud sesungguhnya kelembutan itu hanya akan memperindahkan sesuatu dan tidaklah ia dicabut daripada sesuatu melainkan hanya akan memburukkannya. Dalam hadis yang kita dengarkan tadi, antara benda yang diangkat sebagai perbahasan utama ialah satu bab daripada akhlak yang disebut dengan perkataan ar-rifqa, lembut. Lembut di sini bukanlah lembut yang bermaksud rela dipijak oleh orang, tapi lembut di sini ialah hikmah. Sebab tu antara benda yang akan berkait rapat dengan perbahasan ini ialah hikmah. Hikmah ini ialah meletakkan sesuatu, sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun apa-apa saja tindakan, pada masa yang tepat, pada waktu yang tepat, pada sasaran yang tepat, pada kumpulan sasar yang benar. Mudah kita faham ialah hikmah ni perbuatan yang bila mana kita buat ataupun benda tu kita ucapkan, kita lakukan, ianya kena pada sasaran. Hadis berkaitan dengan kelembutan ni, kalau kita tengok, ianya ada hubung kait yang rapat pada hadis yang dah kita sebutkan sebelum daripada ni ataupun yang dah kita lalu sebelum ni, iaitu hadis yang menceritakan tentang doa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Talib, iaitu doa yang berbunyi Allahumma hdina wasaddidna. Yang tu kita dah sebut ataupun kita dah bahas pada hadis yang keempat kalau tak silap. Kalau kita boleh tengok pada muka surat yang ke-63, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga daripada Ali bin Abi Talib, ketika mana Rasulullah mengajarkan kepada Ali, Qulillahumma hdini wasaddidni, ya Allah berikanlah aku hidayah dan luruskanlah jalanku. Perkataan ihdini wasaddidni itu besar. Minta hidayah kepada Allah Azza wa Jal
supaya kita ni buat apa-apa berada di bawah tindak tanduk yang betul. Dan yang kedua ialah minta kepada Allah Azza wa Jal supaya apa yang kita lakukan itu yusaddid. Maksudnya ialah tepat kepada sasaran. Dia tidak dilakukan pada kelompok yang salah. Ada orang dia mempunyai kata-kata yang hebat, tapi kata-kata dia tu disampaikan kepada kelompok yang tak reti menghargai. Akhirnya kata-kata tu tak bernilai juga, tak dihargai juga. Yang terbaik ialah satu perbuatan, tindakan itu diletakkan pada kelompok yang betul. Kita dah sebut sikit pada perbahasan yang lepas tentang apa yang dimaksudkan daripada ar-rifq di sini. Cuma malam ni kita akan tengok pada muka surat 201 syarah yang ingin dibawa oleh penulis. Jadi kita tengok muka surat 201 apa yang disebut oleh penulis. Dia kata, inilah prinsip nabawi bagi mencapai kejayaan dalam setiap perkara, iaitu prinsip kelembutan pada diri sendiri dan orang lain, serta bertaamul dengan mereka secara baik. Kekerasan dan kekasaran tidak selayaknya bersama dengan kejayaan, kerana Allah Azza wa Jal berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang penting pada muka surat 201 tu, bila mana penulis sebut kekerasan dan kekasaran tidak selayaknya bersama dengan kejayaan. Yang tu tuan-tuan kena take note, yang tu kena underline bawah dia. Inilah poin yang paling penting pada perbahasan ini. Kekerasan dan kekasaran tidak akan duduk sekali dengan kejayaan. Yang duduk sekali dengan kejayaan ini ialah ketegasan. Cuma ada sebahagian orang dia tertukar, sehingga dia menyamakan kekerasan dan ketegasan, sehingga dia meletakkan kekasaran itu ialah ketegasan. Tidak. Tegas benda lain, kasar benda lain, keras benda lain. Ini perkara yang perlu dibezakan untuk kita faham maksud yang ingin Nabi sampaikan bila mana Nabi kata innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Kelembutan itu bila mana duduk pada mana-mana tempat, ianya pasti akan mencantikkan tempat tu. Sebab tu orang ni bila mana dia ada ar-rifqu dalam diri dia, kelembutan, dia duduk di mana-mana tempat pun dia memberikan nilai tambah pada tempat itu. Kalau dia berkawan dengan mana-mana orang pun, dia memberi nilai tambah kepada kawan dia. Hatta pada pertemuan yang singkat pun, duduk sekejap ya. Tapi kerana orang ni ada ar-rifqu, kita akan nampak kesan daripada ar-rifqu yang ada pada diri dia tu menyebabkan berlaku sesuatu kepada benda yang dia baru tinggalkan. Inilah yang ingin dicapai oleh setiap Muslim, setiap mukmin dalam kehidupan dia. Menjadi orang yang ada nilai. Khususnya nilai itu ialah nilai yang berkait dengan akhirat. Itu lebih utama. Kalau kita perhati ayat 159 daripada surah Ali Imran ni, kalau kita tengok terjemahan dia tu, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kerana rahmat yang Tuhan beri kepada Nabi, Nabi ni ada satu sikap, Nabi ni lemah lembut. Lemah lembut ni ialah Nabi ni bila mana berlaku sesuatu yang tak menyenangkan. Sebab ayat ni cerita tentang perang Uhud. Perang yang berlaku ketika mana perang tu berlaku, orang Islam ni kalah. Kita maklum sejarah ataupun sirah berkenaan dengan perang Uhud ni. Berlaku setahun selepas daripada perang Badar. Kita tengok bagaimana dalam sirah perang Uhud ni, ianya ialah perang yang terpendek berbanding perang-perang lain. Perang Uhud ni dia berlaku dalam masa sehari saja. Berbeza dengan perang lain. Perang lain dia makan masa sehari setengah ataupun kadang-kadang lebih pada tu. Tapi perang Uhud ni dalam riwayat sebut selepas daripada subuh membawa kepada asar. Asar tu dah habis dah. Dah habis dah perang Uhud ni. Orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala boleh sampai ke Madinah Al-Munawwarah, mereka akan pergi ke medan Uhud ni dan tengok bukit Uhud.
Yang mana Bukit Uhud tu disebut dalam banyak hadis Nabi dengan kaitan-kaitan yang berbagai-bagai. Dalam masa yang sama, Bukit Uhud ni juga ialah saksi kepada kesilapan orang Islam. Kesilapan orang Islam. Khususnya lagi ialah medan Uhud tu yang paling menyaksikan kesilapan orang Islam ialah Jabal Rumah ataupun Bukit Pemanah. Kalau kita pergi sekarang, Bukit Uhud yang mengelilingi, kalau kita pergi sekarang dia ada masjid dekat tengah tu. Dia ada bukit yang mengelilingi, itulah Bukit Uhud. Lepas tu dia ada satu bukit yang tinggi sikit. Asalnya bukit tu lagi tinggi, tapi kerana ditambak sehingga bukit tu nampak macam rendah, macam bukit yang kecil. Bukit tu dipanggil dengan Bukit Pemanah. Ataupun bahasa Arab dipanggil Jabal Rumah. Ar-Ram maksudnya ialah pemanah. Di situlah menjadi saksi kesilapan orang Islam. Orang Islam silap di situ. Ketika mana mereka tengok harta rampasan perang sudah bertaburan sebab hentaman kali pertama, pertembungan kali pertama orang Islam dengan orang kafir, hentaman kali pertama tu orang Islam menang. Orang kafir lari bertempiaran sebab mereka dah ada experience kalah dalam perang Badar. Mereka takut, mereka tak sempat mara ke tengah medan sebab mereka takut pertolongan yang bakal turun ialah malaikat akan turun dan akhirnya membunuh mereka. Jadi mereka lari awal-awal. Cuma kegerunan itu telah menyebabkan timbulnya rasa bangga dan rasa hebat. Daripada bangga hebat tu datang pula rasa tamak. Bila mana tengok harta rampasan perang yang banyak pada waktu itu, yang bergelimpangan, yang kata apa, bertebaran di medan Uhud tu, menyebabkan tentera-tentera yang telah dipesan oleh Nabi berada di atas Bukit Pemanah tu, dia orang nak turun juga untuk ambil harta. Sedangkan Nabi melarangnya mereka awalnya. Nabi larang. Kelekaan itu diambil peluang oleh Khalid Al-Walid sehingga serangan kali kedua berlaku, mudah ceritanya kalah. Dan keadaan sangat genting. Sehingga pertahanan untuk mempertahankan Nabi pun sangat-sangat tipis. Nabi hanya dilindungi oleh beberapa orang sahabat. Nabi tidak dilindungi dengan perlindungan yang baik pada waktu tu. Cuma mudah ceritanya, sebab kita bukan nak cerita tentang sirah Uhud tu, nak ceritanya ialah bila mana kalah, lepas pada tu postmortem dibuat, jumpalah isunya ialah experience menang menyebabkan rasa kita ni hebat. Pernah rasa menang, pernah rasa berjaya. Sahabat melihat kejayaan di perang Badar itu ialah kejayaan yang menjadi penanda aras kita akan menang selalu, tak akan kalah-kalah dah pun. Pada waktu menangnya orang Islam dalam perang Badar, pertama perang Badar berlaku bulan Ramadan, orang tengah puasa. Walaupun yang perang tu tak semua puasa, ada yang puasa, ada yang tak puasa. Pertama puasa, yang kedua menang. Dan kuantiti orang Islam sikit, kuantiti orang kafir ramai. Bilangan dia orang ramai pada waktu tu. Benda tu bila mana menang, dia menyebabkan orang ni akan timbul overconfident. Benda ni normal dalam kehidupan mana-mana orang pun. Macam kita lah, bila mana kita ni duduk dalam satu competition ataupun mudahnya kita sekolah, exam, kita dapat markah tinggi. Belajar universiti kita dapat markah tinggi. Dia menimbulkan rasa overconfident, dia rasa macam sem depan, sesi depan ni aku tak akan kalah lah. Paling kurang pun turun setangga je. Dia datang, dia membina perasaan itu. Bila mana perasaan itu datang, perasaan itu telah diambil peluang oleh syaitan untuk melemahkannya. Di situlah liku-liku orang yang nak berjaya. Dia mesti kena lalu jalan-jalan seperti ini. Jadi bila mana persiapan perang Uhud dibuat sekali lagi, sebab setahun lepas perang Badar, orang kafir tak puas hati di Mekah, mereka nak balas dendam balik di atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Orang Islam ni dia ada rasa macam kita boleh menang. Tambah pula pada waktu tu Nabi sebelum perang Uhud ni, Nabi bermimpi dengan melihat beberapa perkara. Antaranya Nabi melihat tangan Nabi dimasukkan di dalam baju besi yang teguh. Yang kedua, Nabi melihat sebahagian daripada mata pedang Nabi ni sumbing. Para ulama menyebutkan tafsiran-tafsiran daripada apa yang Nabi nampak tu. Nabi masukkan tangan dalam baju besi yang teguh tu, maksudnya Nabi akan berperang di Madinah. Sebab bumi Madinah ni diumpamakan sebagai perisai yang teguh. Sebab memang hakikatnya bumi Madinah ni sampai akhir zaman pun akan menjadi perisai yang teguh.
Betapa teguhnya bumi Madinah itu sehingga ianya menjadi tempat yang kalis Dajjal. Kalis Dajjal. Tapi belum tentu lagi dan belum pasti ataupun kita tak boleh faham dengan mengatakan dengan fahaman mudah yang duduk dalam Madinah tu semua elok-elok je perangai. Tak juga. Yang duduk dalam Madinah tu boleh jadi Dajjal juga pun. Cuma bukan Dajjal yang keluar akhir zaman lah. Nak tipu harga jubah, nak tipu harga kurma, Dajjal juga. Bukan Arab je, Melayu pun, ustaz pun boleh tahan juga. Tipu duit jemaah, kata Quran wakaf tak wakaf, akhirnya dia beli benda lain. Dajjal juga walaupun duduk dalam Madinah tu. Cuma nak katanya, kalau orang yang baik, bumi itu akan menjadi ruang kebaikan pada dia. Itu antara kemuliaan bumi Madinah tu sendiri. Okay. Jadi Nabi mimpi, Nabi tengok yang tu. Kemudian yang kedua, Nabi nampak mata pedang Nabi sumbing. Para ulama sebut itu petanda ahli keluarga terdekat Nabi akan meninggal dalam perang tu, akan syahid dalam perang tu. Antaranya ialah Hamzah bin Abi Talib yang syahid sebagai syuhada Uhud dalam perang Uhud tersebut. Okay. Jadi mereka ni ada rasa confident. Ringkas ceritanya, dia orang kalah lah. Bila mana dia orang kalah, dia orang buat postmortem, tiba-tiba turun ayat ni. Ayat 159. Kata para ulama, ayat 159 sampailah ayat yang ke-165 dalam surah Ali Imran. Kalau kita buka mushaf, ayat yang ke-159 sampailah ayat yang ke-165. Kalau kita buka dalam mushaf, ianya pada muka surat 71. Sampailah kepada 165, habis muka surat tu. Ayat ni ialah ayat untuk membentuk jiwa kepemimpinan pada diri Rasulullah. Yang pertama sekali, pemimpin dengan orang bawahan dia yang ingin disampaikan, yang ingin disebut dalam ayat 159 yang kita baca tadi dalam buku ni, muka surat 21 ni. Pertama sekali, pemimpin dia kena ada sifat ar-rifqu, iaitu lembut dengan orang bawahan. Orang yang duduk di bawah pemantauan dia. Yang salah memang salah. Sebab tu tiada riwayat Nabi menghukum sahabat-sahabat yang turun daripada jabal rumah itu ataupun bukit pemanah itu dengan menjadikan mereka ni terasing, dilihat sebagai orang yang teruk. Lepas tu dijadikan sebagai bahan bualan, mengatakan inilah punca kita kalah dalam perang Uhud. Tak ada seorang pun buat benda tu. Nabi tak jadikan suasana seperti itu wujud lepas pada perang Uhud. Nabi menerima ianya sebagai takdir. Sebab pertama kita kena tahu, antara cara Allah Ta'ala mengajar kita dalam hidup ni, pertama kita belajar, lepas pada tu kita akan diuji selepas belajar. Kita belajar dulu macam kita belajar sekolah lah. Belajar sampai masuk exam. Universiti pun sama, belajar sampai masuk exam. Yang kedua ialah pembelajaran dalam hidup yang agak perik sikit ni ialah Tuhan uji dulu baru kita belajar. Yang ni lebih perik. Tuhan jadikan kita jatuh dulu baru kita belajar something. Inilah yang dilalui oleh mereka yang bersama Nabi dalam perang Uhud. Kalah dulu, lepas tu baru belajar. Kat mana kita kalah ni? Apa punca kita kalah? Cuma waktu nak postmortem tu, perasaan yang perlu ada pada pemimpin. Pemimpin sini bukan hanya merujuk pada Nabi. Hakikatnya ayat ni dia universal. Bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk semua, termasuklah kita. Paling-paling basic pun orang lelaki. Sebab orang lelaki lebih sinonim kepada kepemimpinan berbanding orang perempuan. Walaupun orang perempuan sekarang pun pegang jawatan-jawatan penting. Cuma nak sebutnya, bagi diri seorang pemimpin ni, dia kena ada satu benda, iaitu jiwa ihsan dan juga jiwa yang lembut. Mudah memaafkan, mudah memberi ruang untuk orang bawahan melakukan correction diri dia. Sebab tu dalam ayat tu Tuhan kata walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu menjadi orang yang lidahnya tajam perkataan dan hati yang keras, sahabat-sahabat yang mengelilingi kamu itu akan lari pada kamu. Ini ayat ni satu ayat yang kita kena renungi sama-sama ramai-ramai, termasuklah saya sendiri. Bila mana kita berhadapan dengan kerenah orang, benda yang Quran ajar pada kita, letakkan ar-rifqu dulu.
Ar-rifqu tu maksudnya lah kelembutan. Kemudian Tuhan sebut fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka. Bila mana tahu dah punca kalah perang Uhud ni ialah ni geng-geng yang pegang busur panah dengan anak panah ni jelapak sangat, nampak harta nak turun terus. Allah Ta'ala kata fa'fu anhum. Maafkan mereka. Adakah habis takat maaf je? Tak. Ada lagi kerja kena buat. Wastaghfir lahum. Yang ni payah. Lepas maafkan orang tu, doa supaya orang tu diampun dosa pula oleh Tuhan. Kalau tuan-tuan boleh praktikkan benda macam ni, tuan-tuan akan boleh jadi jiwa seorang pemimpin. Sebab memang pemimpin ni dia memerlukan kesabaran. Sebab tu pemimpin antara sifat yang dia kena ada pada diri dia ialah sabar. Dengan sabar itulah akan menahan lidahnya, akan menahan tangan kaki dia supaya tidak cepat melakukan tindakan yang bersifat terburu-buru. Minta ampun, wasyawirhum fil amr. Lepas pada tu baru panggil dia orang, musyawarah sekali, lepas tu ambil resolusi, keputusan. Fa idza azamta, bila mana kamu dah setuju dengan keputusan tu, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kamu pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang mewakilkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang nak disebut dalam surah Uhud, dalam surah Ali Imran berkenaan dengan perang Uhud ni, nak cerita pada kita bahawasanya penting bagi kita bila mana kita menghadapi situasi tegang, kita kena maafkan. Paling-paling basic saya nak bagi contoh pada tuan-tuan dan puan-puan, ialah dalam kepemimpinan rumah tangga. Kepemimpinan rumah tangga ni, terutamanya orang lelaki yang menjadi ketua keluarga. Sebab orang lelaki ni memang dia akan sinonim, macam kita sebut tadi, dia sinonim dengan kepemimpinan. Kalau dia tak jadi pemimpin masyarakat, tak jadi pemimpin pelajar ke apa, paling kurang dia akan jadi pemimpin dalam keluarga dia. Jangan kata, saya tak jadi pemimpin, Ustaz, saya tak kahwin lagi. Tak, anda pemimpin kepada adik-adik di rumah. Hakikatnya pemimpin juga. Anda pemimpin kepada adik-adik perempuan di rumah, adik-adik lelaki di rumah. Kita pemimpin sebab kalau kita yang tua. Paling-paling kurang, kita pemimpin kepada diri kita sendiri waktu nak pilih apa-apa keputusan dalam hidup. Okay. Bila mana kita meletakkan diri kita sebagai pemimpin, saya nak bagi contoh tentang rumah tangga ni. Sebab dalam ayat ni dia sebut fa'fu anhu. Fa'fu anhu. Fa'fu anhu ni maksudnya lah maafkan mereka. Saya cerita pengalaman saya sendiri. Saya ni tak lama dengan arwah ayah saya tak lama. Maknanya arwah saya ni meninggal, saya pada waktu tu darjah 3. Tapi saya tak tahu kenapa setiap kali dia ajak saya ke masjid, setiap kali dia mengajar, dia selalu sebut dekat saya, kalau kahwin nanti bergaduh dengan isteri, jangan tidur dalam keadaan bergaduh. Jangan tidur dalam keadaan bergaduh. Pastikan selesai dulu. Pastikan selesai. Dan yang paling terbaik ialah beri kemaafan. Kita darjah 2, darjah 1 cerita bab kahwin dengan kita. Tapi waktu tu saya dengar lah. Saya dengar. Sekarang saya pakai benda tu. Jangan tidur. Jadi pesanan tu saya beri pula kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya yang muda-muda ni. Kalau bergaduh dengan isteri anda yang sah, bukan dengan awet. Awet tak guna. Awet buang dulu dalam tong sampah. Okay. Bergaduh dengan isteri anda yang sah, ada konflik dalam hidup. Jangan jadikan kebiasaan boleh tidur nyenyak dalam keadaan bergaduh. Jangan jadikan. Jangan jadikan kita tidur. Kalaulah isteri tu dah tidur pun, kita kena sediakan diri tu maafkan dia. Sebab ayah saya kata, kita tak tahu bila kita akan mati. Jadi itulah tidur terakhir kita dan kita tak akan bangkit lagi. Ianya sesuatu yang merugikan. Bila mana satu orang, dia bergaduh dengan orang, dia tidur dalam keadaan dia bergaduh, dia tak selesai. Sebab saya pernah jumpa ada satu orang perempuan. Dia duduk dalam kuliah saya waktu di Terengganu dulu, dia selalu duduk follow. Saya ada cerita juga bab-bab rumah tangga ni setengah-setengah tempat tu. Dia kata antara penyesalan dalam hidup ialah dia bergaduh dengan suami dia. Waktu tu suami dia nak pergi kerja, dia bergaduh, suami dia keluar, suami dia accident dah mati. Matilah keadaan ada something dengan dia. Dia macam menghantui perasaan dia. Dia tanya nak buat macam mana ustaz? Saya pun tak tahu sebab saya bukan Tuhan. Cuma saya kata kalau anda ikhlas memaafkan suami ataupun mohon pada Tuhan supaya suami itu redha pada kita walaupun dia dah mati, Allah Ta'ala akan memberikan
hak ataupun memberikan bahagian daripada hati yang ikhlas itu. Termasuklah semua urusan kepemimpinan yang lain pun. Kalau orang tu jadi bos pun, kalau pekerja dia ni jenis yang bermasalah, kena ada portion ni, iaitu fa'fu anhum. Kalau kita ada anak-anak kita ni ketegak lain macam pun, kita kena ada fa'fu anhum. Tapi bukanlah bermakna kita maafkan dia tu tanpa kita guide dia. Kita guide balik. Lepas pada kita beri kemaafan, lepas tu minta. Kalau tengok dalam ayat ni, yang paling besar sekali beri maaf, yang kedua lepas tu minta ampun. Waktu kita berdoa, contoh kita ada konflik dengan pasangan, ada konflik dengan anak-anak, ada konflik dengan orang kerja pejabat. Pertama, tuan-tuan kena maafkan dia. Yang kedua ialah berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dia. Dan juga jadikan dia ni orang yang mudah untuk muhasabah diri. Dia antara masalah sekarang ialah kita ni bila mana kita berkelahi dengan orang, kita pertama payah nak maafkan orang. Yang kedua, nak doa tu memang malah pun. Bukan setakat nak doa ke orang, doa untuk diri dia pun malah. Dia ada orang, doa untuk diri dia pun dia tak. Apatah lagi nak doa untuk orang. Tapi sebenarnya, orang yang direzekikan mudah untuk berdoa, ianya ialah satu hibah ataupun satu anugerah yang Allah Ta'ala beri, yang tak semua orang akan dapat. Hati yang jinak dan lunak untuk berdoa ni ialah hati yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seperti mana ayat ni? Fabima rahmatin minallah. Kalau tidak kerana rahmat yang Tuhan campak. Sebab tu kita kena minta. Seperti mana kita mencontohi Ashabul Kahfi dalam doanya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu doa yang bagus. Tuan-tuan boleh bayang, dia pemuda Ashabul Kahfi ni, dia orang muda dan dia juga bersifat muda dalam ibadahnya. Jarang orang macam ni. Dia biasanya orang muda, waktu dia muda, dia umur 20-an, umur belasan, umur 30-an. Tapi waktu umur tu dia tua dalam ibadah. Ibadah dia tua. Sebab tu nak suruh datang masjid pun lihat. Bagi tahu dapat RM5 sekali datang, baru datang. Kan diperlihkan banyak masjid macam tu. Buat bagi RM5 penuh datang. Tak ambil wuduk pun duduk nasah. Punya nak ke RM3, RM5 tu, baguslah. Tapi kena ajar sikit. Supaya dia tu elok sikit dalam perilaku dia. Sebab saya tengok ada setengah-setengah masjid, ramai budak-budak sekarang. Kita pun semayanglah kat sah depan, dia orang sah belakang, dia orang berbincang nak beli apa dalam solat. Selepas daripada dapat duit, nanti ni nak beratur dapat RM3 ni, dah bincang nak beli apa. Bincang tu dalam solat. Dia wasyawirhum fil amr fis salah. Dia berbincang dalam solat. Yang tu salah. Cuma nak kata, kebiasaannya orang muda, pada waktu dia muda, sifat minat pada ibadah dia tu tua. Dan normal bagi orang tua, sifat ibadah dia pada usia tua ni dia muda. Sebab tu kita tengok orang yang lanjut usia, orang yang kata apa, yang berumur sikit, bila mana dia sampai pada satu stage, satu peringkat, dia ringan buat ibadah. Bahkan kita tengok sebahagian orang-orang ni, bahkan ada dalam kajian pun, iaitu orang yang dah menjangkau usia 60 tahun ke atas, Allah Ta'ala jadikan dia orang ni payah sikit nak tidur malam-malam. Saya tak tahulah benda ni betul atau tak, tapi saya tengok pada mak saya sendiri macam tu lah. Dia malam-malam ni dia tidur awal, macam lepas isyak ni dia dah mengantuk dah, tapi sampai pukul 2, 3 nanti dia auto terkejut. Dia macam Tuhan macam nak suruh bagi tahu, dah tua, bangunlah malam. Macam itulah nak kata. Saya tak kata, saya kata, Tuhan kata. Okay. Maknanya nak kata, itu ialah macam mauhibah, macam anugerah yang Tuhan bagi. Muda dulu tak bangun kan? Muda dulu tidur seminggu pun okey. Seminggu tak bangun. Sebab tu saya ingat waktu belajar di Jordan dulu. Jordan ni antara tempat yang kalau musim sejuk, sedap tidur. Sebab tu ada cerita, mula-mula sampai dulu dia kata, kalau tidur hari Minggu ni, tidur hari Khamis, sebab dia orang sana cuti Jumaat satu, tidur hari Khamis, balik kuliah petang Khamis tu, bangun Ahad pagi. Itu cerita benar berlaku di Jordan. Bangun Ahad pagi, tak sedar. Sebab cuaca sejuk, 16 darjah, 17 darjah. Ada hari yang bagus sikit, 10. Kadang-kadang boleh pergi kosong. Beli selimut berat 12 kilo. Itu normal di sana. Selimut 12 kilo. Bawah tu cadar yang jenis ada heater pula. Oh, dia macam seronok lain macam. Dia tidur hari Khamis.
Dia bangun Sabtu petang, ada. Bangun Ahad pagi, ada. Lepas tu tuang kelas. Yang ni adalah perangai ni. Saya bukan nak buka semua, tapi ada. Tapi saya rasa benda tu mungkin sebahagian daripada rezeki yang Tuhan beri pada Ashabul Kahfi, dia orang dapat sikit. Ashabul Kahfi kan tidur 309 tahun. Dia orang ni tidur 2 hari, kira okey lah. Tak sampai seminggu lagi. Okay. Tapi tidur sampai macam tu kita tengok pun semacam. Tapi nak kata ada cerita. Dia duduk Malaysia, dia bukan jenis boleh tidur sangat, tapi dia ada seronok tidur. Ada sebahagian orang bila usia dia meningkat, dia kurang seronok dalam tidur. Tapi ianya sangat pelik bila mana satu orang muda, dia muda dan dia muda juga ibadahnya, yang disebut sebagai al-futuwatu fil ibadah. Dan juga benda yang menghinakan, satu orang yang dah berusia tua, dia pun tua juga daripada ibadahnya. Biasanya Tuhan akan jadikan benda tu berlawanan, biasanya. Tapi ada orang yang dia kuat daripada muda lagi, dia dah jaga benda tu. Ada orang yang kata apa, yang teruk sampai ketua pun dia tak selesai lagi untuk meningkatkan keremajaan dalam ibadahnya. Okay. Jadi benda tu penting. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sebab orang yang banyak buat ibadah lah, dia akan ada sikap sabar dan dia akan ada sifat yang lembut. Sebab apa? Sebab dalam salat, dalam ibadah, dia belajar sabar. Sebab kita tahan diri kita. Tambah orang yang jaga salat on time apa semua, dia kena sabar banyak. Saya dah sebut banyak kali sini. Dia kena sabar makanan-makanan yang orang berebut nak beli, time waktu salat on time itulah makanan tu baru orang buka kedai. Tapi kita tak pilih untuk makanan tu. Kita beratur dia sah salat. Dia kena sabar. Jadi dia tak berpeluang dapat makan makanan yang kata apa, yang tengah panas apa semua ni, tak dapat. Dengan sebab dia mendahulukan yang lain. Tapi itu ialah bab daripada kebaikan. Jadi bila mana dia ada sabar, dia akan ada ar-rifqu, kelembutan. Sebab apa? Sebab dengan ibadah itu akan menjinakkan diri dia dan akan menjadikan diri dia sedar Allah Ta'ala ni, dia ada hamba-hamba yang jahat. Allah Ta'ala ni ramai hamba dia yang jahat atas dunia, tapi Allah Ta'ala tak ambil tindakan pun pada dia orang. Masih lagi beri peluang. Tiba-tiba kita ni, orang buat salah kat kita sikit je, ambil tindakan sampai kata nanti aku akan kata depan Tuhan pada mahsyar. Boleh tak salah pun, cuma tak padan. Sebab ada orang bermaksiat pada Tuhan lebih, ada orang buat jahat pada Tuhan lebih, ada orang buat kejahatan lagi dahsyat daripada kita menerima kejahatan orang tu. Itu poin yang dia nak sebut. Maknanya untuk orang berjaya di akhirat, dia kena ada juga bahagian daripada memberi ruang-ruang kemaafan. Okay. Kemudian kita tengok muka surat 202. Kelembutan akan menambah kasih sayang dan menolak keburukan golongan pembenci. Malah kadang-kala ia menjadi faktor kepada perubahan kebencian mereka kepada kasih sayang. Orang yang berjaya tidak mencari permusuhan orang lain maupun memperbanyakkan pembenci, kerana dia akan menyantuni sesiapa di sekelilingnya serta berlembut dengan mereka. Dia mahir dalam seni menawan jiwa orang lain dan memenangi penentangnya. Banyak poin penting tu. Dia sebut kata orang yang berjaya tidak mencari permusuhan. Dalam erti kata lain, orang yang suka bermusuh ni tak berjaya lah. Orang lain mahupun memperbanyakkan pembenci kerana dia akan menyantuni sesiapa di sekelilingnya. Orang berjaya ni dia akan mencari orang-orang untuk rasa selesa dan orang-orang untuk menerima kebaikan dia. Sebab tu para ulama menyebutkan, menjadi sunnah bila mana kita bergaduh dengan orang, khususnya adik-beradik kita, kita bergaduh dengan dia, kita beri hadiah pada dia. Kita hantar makanan dekat dia, walaupun dia tak nak tengok muka kita, tapi kita bagi. Sebab biasanya benda-benda macam ni akan meruntuhkan semua rasa-rasa tak puas hati tu. Sebab manusia ni dia akan rasa pelik. Satu orang dia tengah berkelahi, tiba-tiba dia baru berkelahi dengan kita tadi, dia baru berkelahi dengan kita, dia maki kita tak cukup tanah, tiba-tiba kita pun telefon Fuk Panda, okey, hantar pizza dekat dia. Dia tahu dahsyat. Marah dapat satu, kalau maki mungkin dapat dua. Jadi maki banyak-banyak lagi. Ada orang dipikir macam tu pula. Okey. Cuma nak katanya taklah. Nak sebut di sini ialah berbuat baik. Kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Benda-benda baik akan menghapuskan benda-benda buruk. Walaupun ayat tu nak kata kebaikan disusuli, keburukan yang disusuli dengan kebaikan akan menyebabkan benda tu menambahkan, mencambahkan kebaikan.
Cuma nak sebutnya ialah ar-rifqu ialah sifat yang akan sentiasa ada pada pemburu kejayaan akhirat. Tapi kalau orang tu dia tak kisah tentang akhirat dia tak akan ambil peduli pasal isu ni. Kita beri ruang azan sekejap. Okey. Kita sambung sikit lagi. Bila mana penulis sebut pada muka surat 202, orang yang berjaya tidak mencari permusuhan orang lain mahupun memperbanyakkan pembenci kerana dia akan menyantuni sesiapa di sekelilingnya serta berlembut dengan mereka. Dia mahir dengan seni menawan jiwa orang lain dan memenangi penentangnya. Ini yang penting. Ini satu benda yang perlu kepada latihan pemerhatian. Dia bukan boleh buat tiba-tiba je. Dan dia juga bukan menjadi syarat untuk orang yang ada sifat ar-rifqu ni, dia kena orang yang mulut manis, bukan. Ada orang dia tertukar, dia rasa macam ar-rifqu ni maksudnya bermulut manis ke? Mulut manis bukan, mulut manis ni pengampu. Tu cerita lain. Okay. Dia ialah orang yang ada taktikal dia waktu berlaku satu-satu masalah. Okay. Contoh yang dia nak bawa ni pada muka surat 202 tu ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu ketika mana datang sekumpulan Yahudi lalu mereka mengucapkan assalamualaikum, yang bermaksud kematian ataupun kecelakaan ke atasmu. Lalu Aisyah yang ada dekat dengan Nabi tu, Aisyah faham sebab Yahudi ni memang terkenal, dia pandai meliuk lentukkan lidah, macam nak puji, macam nak sebut benda baik, tapi rupanya benda tu ialah kutukan. Benda ni disebut dalam surah Baqarah, ketika mana mereka diarahkan untuk menyambut Nabi akhir zaman. Mereka panggil Nabi ni ra'ina, sehingga Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Ra'ina maksudnya ialah kami menghina kamu. Sepatutnya dia sebut dengan ra'ina, kami meraihkan kamu. Tapi dia sebut ra'ina. Dia ni ialah orang yang dihinakan oleh kami. Dia hanya panjangkan huruf ra sahaja. Dan dia pendekkan pada ain. Sepatutnya ra'ina, kami meraihkan. Macam kita sebut meraihkan. Itu bahasa Arab. Cuma nak sebutnya, dia orang ni memang cukup pandai menggunakan lidah dia orang untuk mengelirukan orang. Jadi dia sebut assalamualaikum, macam lebih kurang dengan assalamualaikum. Lalu Aisyah ni dia perhati, dia perasan benda tu, dia pun jawab, dia kata wa'alaikumussalam wal la'nah, ke atas kamu kecelakaan dan laknat. Lalu Nabi pun kata mahlan ya Aisyah, pelan sikit wahai Aisyah, ataupun tenang sikit. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah Ta'ala itu sukakan kelembutan pada semua urusan. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, awalam tasma', wahai Rasulullah, kamu tak dengar ke apa dia orang kata tadi? Rasulullah pun kata, aku mendengarnya, tapi aku menjawab dengan wa'alaikum. Cukup jawab macam tu. Dan ke atas kamu. Cukup. Tak perlu tambah perkataan yang banyak-banyak. Sini nak sebut kata ar-rifqu juga bermaksud orang yang bila mana dia dizalimi, ditindas, dimaki, cara dia menjawab ialah dengan cara yang paling berhemah, dengan cara yang paling berhikmah. Kan saya dah sebut di sini satu cerita. Bila mana saya sekolah menengah dulu, ada satu kejadian yang berlaku depan mata. Dah cerita dah sebelum ni, tapi nak cerita lagi, takut ada orang yang tak dengar lagi. Iaitu ketika mana saya duduk tunggu bas nak pergi ke sekolah asrama ni. Kita duduk makan di satu pekan Ajil Terengganu, duduk makan. Tengah-tengah duduk makan, kedai makan tu dia jual nasi ayam lah. Tiba-tiba satu orang student daripada sekolah lain, dia masuk, dia tempah ayam juga. Dia tempah ayam, dia tak tempah nasi, ayam saja. Dia tempah ayam apa semua. Datang satu orang tua yang samsing sikit lah, cengeng lain macam. Dia pun tempah ayam. Dia tempah ayam, dia nak kat dia dulu. Tiba-tiba yang dapat tu budak tadi tu. Hakikatnya dia kena tunggulah, tapi dia ada orang ni, dia nak buat perangai samsing. Dia pun pergi ancam budak tu. Dia kata, kalau kamu buat sesuatu pada ayam ni, kamu tarik peha dia, aku akan tarik peha kamu. Kamu tarik kepak dia, aku akan tarik kepak kamu. Benda tu jadi tegang lah dalam kedai. Lalu budak tu dia tak balas apa-apa, dia cuma senyum, dia angkat ayam tu dan dia jilat buntut ayam tu. Dia pun jilat buntut ayam tu.
Lalu dia tanya, "Pak cik nak buat apa sekarang? Nak suruh saya rondes luar ke?" Maknanya, macam nak buat apa sekarang? Itu juga bahagian pada ar-rifqu. Tapi bodoh sikit lah. Dia tengok tu something sikit. Tapi itulah cara untuk menundukkan kesombongan orang. Sebab orang ni dia kita lawan perkataan, dia tak makan. Akhirnya kita malukan dia. Malukan dia baru dia orang kata apa, bertemu buku dengan ruas tu. Nak sebut pada itu pun bahagian pada ar-rifqu. Tak marah, tak tinggi suara, tak lawan dia. Sebab kalau budak tu tumbuk dia pun, saya rasa memang budak tu akan kena terpelanting sampai luar kedai. Sebab dia besar. Dia tu veteran tentera. Tapi budak tu pandai. Dia menggunakan, dia kata dekat kawan dia, kalau dia minta elok kita bagi. Tapi dia sergah kita, dia ugut kita macam ni, kita tak boleh terima cara ni. Sebab tu dia guna kaedah jilat buntut ayam. Jilat buntut ayam, akhirnya kawan tu pun tak sanggup nak jilat, keluarlah kedai. Nak sebutnya itu ialah ar-rifqu. Dia tidak menjadikan diri dipijak, tapi dia tidak menggunakan kekasaran untuk melawan kekasaran itu. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai hadis yang ke-19 ni. Insya-Allah untuk kali yang akan datang, lepas daripada Idul Fitri lah kot, sebab ini ialah kuliah terakhir sebelum masuknya bulan Ramadan, kita akan masuk hadis yang ke-20, iaitu optimistik ataupun optimis. Sentiasa menyimpan perasaan-perasaan yang baik ataupun gambaran-gambaran yang baik dalam hidup, supaya kita ni tak terkesan dengan kejadian-kejadian buruk dalam hidup kita. Nanti kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jal. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.